A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa alihi al-kiram syai'ulillahi lamul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا ويفقه أقوالنا. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Apa khabar semua? Sihat ya? Alhamdulillah. Lama tak jumpa, sebulan sekali kan? Apapun kita masih lagi diberi peluang untuk mengecapi nikmat hidup yang sementara ini ya. Bersyukur kepada Allah SWT kerana masih lagi diberi peluang untuk mengumpulkan amal, mengumpulkan bekal. Ya, jangan ingat hidup di dunia, hidup yang ada ni kita nak kumpul reta, tidak, mengumpulkan bekal kita, bekal akhirat insya-Allah. Baik, kita sambung semula pengajian kita, pengajian kitab Syama'il Muhammadiyah, Syama'il Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cahaya di atas cahaya, versi periwayatan Imam Al-Ghazali radhiyallahu taala anhu, yang mana disunting dan disempurnakan oleh almarhum Syekh Ahmad Fahmi bin Zamzam rahimallahu taala, insyaallah. Fasal yang ke-6 pada menyatakan memaafkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan kesalahan manusia serta kuasa ia membalas akan kesalahan mereka itu. Pasal ini nak menyatakan tentang sifat Rasulullah, macam mana sifat Rasulullah dalam menepani orang-orang yang keras kepala. Yang keras kepala, nak menghadap macam mana cara Rasulullah. Yang mana pada malam ini kita akan ambil istifadah. Boleh tak kita ikut akan peribadi baginda Nabi SAW ini? Kana sallallahu alaihi wasallam ahlaman nasi wa arghabahum fil afwi ma'al qadrati hatta annahu utiya biqalaida min dhahabin wa fiddatin faqasamahuma baina ashabihi wa qama rajulun min ahlil badiyati faqala ya Muhammad wallahi la in amaraka Allahu an ta'dila fama araka ta'dilu. Faqala alaihi salatu wassalam waihaka faman ya'dil 'alaika ba'di. Falamma walla
wa qala rudduhu alayya ruwaida. Artinya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam terlebih halim daripada segala manusia. Apa maksud halim? Terlebih lemah lembut. Terlebih lemah lembut. Kalau kita tengok, mana tahu ada di kalangan kita kawan yang nama Halim. Watak lembut, kena dengan namanya. Nak ceritanya Halim ini, halimnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mampu mengalahkan sifat amarahnya. Lembutnya Nabi itu sampai rasa marah pun hilang. Kalau kita macam mana? Kalau kita marah, boleh tak? Boleh tak kita nak bawa sifat Nabi yang halim ini? Yakni tiada lekas marah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu. Rasulullah ni tak lekas marah, tak copek marah. Dan terlebih gemar ia daripada segala manusia dalam memaafkan kesalahan manusia. Maknanya Nabi SAW ni paling dia suka apa? Suka memaafkan orang. Dan terlebih gemar. Maknanya kita tak boleh challenge Nabi. Kalau kita kata kita ni pemaaf, dia tu pemaaf orang lemah lembut orang belum tentu dapat menandingi akan Nabi SAW. Serta kuasa ia membalas akan kesalahan manusia itu, dan kuasa ia menyeksa akan manusia itu, tetapi memaafkan ia kesalahan manusia itu, hingga bahawasanya didatangkan oleh orang akan dia dengan beberapa gelang daripada emas dan perak. Maknanya Rasulullah bukan saja memaafkan, dan Rasulullah juga berhak, berkuasa untuk menjatuhkan akan kesalahan atas mereka itu. Tapi nak cerita je kat sini, Nabi ni seorang yang sangat memaafkan. Maka membahagikan ia akan dia antara beberapa sahabatnya. Maka berdiri seorang laki-laki daripada ahli badiyah. Maknanya ahli badui. Orang kampung badui. Badawi Badawi. Badawi itu maksudnya orang kampung. Kalau di tanah Arab ni yang duduk-duduk kat padang pasir itulah kan, yang bela unta, bela kambing. Yakni daripada ahli badui, orang badui yang tinggal di pedalaman. Maka berkata ia, ya Muhammad, demi Allah, bahawasanya menyuruh Allah Subhanahu wa taala akan dikau bahawa engkau adil. Dia nak beritahu yang Nabi ni seorang, Allah perintahkan Nabi seorang yang adil. Maka tiada aku lihat akan dikau adil. Orang Badui ni kata, Nabi ni aku tak nampak engkau ni seorang yang adil, kata. Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, waihak, kata. Bukan wailak. Kalau wailak tu celaka engkau. Waihak ni sayang kat kau kan. Sayang kau. Siapa yang adil atasmu kemudian daripada aku, kata Nabi. Nabi kata apa? Yang ni siapa yang adil yang lain daripada aku, katanya. Maka tatkala ia pergi berpaling, maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kembalikan oleh kamu akan dia kepadamu dengan perlahan-lahan. Mana kata saat laki Badui ni bangun, dia pandang belakang, Nabi kata apa? Moga-moga engkau nampak yang aku ni seorang yang adil. Siap doa lagi Nabi kat dia. Kalau kita kan, banyak yang tak kenalah ya. Orang tu pergi pun kita doakan dia. Mana itu sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kembalikan oleh kamu akan dia kepadaku dengan perlahan-lahan. Maknanya pelan-pelan supaya dia nampak yang Rasulullah ni seorang yang adil. Wa rawa Jabirun radhiyallahu anhu annahu sallallahu alaihi wasallam kana yaqbidu lin-nasi yawma Khaybara min fiddatin fi thawbi Bilalin
Faqala lahu rajulun, ya Nabiyallah, i'dil. Gitu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, waihak. Faman ya'dil idza lam a'dil? Faqad khibtu idzan wa khasirtu in kuntu la a'dilu. Faqama Umar radhiyallahu anhu faqala, ala adribu unuqahu fa innahu munafiqun. Faqala alaihi salatu wassalam, ma'adzallahi ay yatahaddatsan nasu anni aqtulu ashabi. Artinya Jabir radhiyallahu taala anhu menceritakan bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ia memberikan bagi manusia pada hari perang Khaybar daripada perak di dalam kain Bilal. Maknanya harta rampasan peranglah. Maka berkata baginya seorang laki-laki, ya Nabi Allah, ya Nabi Allah, perbuat olehmu adil. Dia boleh pesan kat Nabi, adil lah, ya. Itu. Maka sabda Nabi SAW, waihak, yakni sayang engkau. Siapa yang adil jika aku tiada adil? Maka sesungguhnya telah jahatlah aku ketika itu, dan aku dapat kerugian jika aku tiada adil. Itu kata Nabi. Maknanya rugi Nabi kalau Nabi tak bersikap adil. Maka berdiri Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu, maka ia berkata serta marah akan laki-laki itu, biarkan aku palu akan lehernya dengan pedang, kerana bahawasanya ia adalah munafik. Marah Sayyidina Umar. Sahabat-sahabat Nabi ni, kalau ada orang yang cakap mencela Nabi, memang pergi bangunlah. Tak ada yang apa, tak lain tak bukan Sayyidina Umar lah. Dia nak penggal je, nak dipenggalnya. Maka sabda Nabi SAW, aku berlindung dengan Allah Subhanahu wa taala bahawa dikabarkan oleh manusia bahawa aku membunuh akan sahabatku sebab kesalahannya akan daku. Maknanya Rasulullah sendiri pun berlindung kepada Allah, supaya kerana apa? Aku membunuh akan sahabatku sebab kesalahannya akan daku. Disebabkan orang yang suruh Nabi adil. Orang tu suruh Nabi adil, sahabat pun marah dan nak tetak leher dia. Kan? Ada satu kisah tu, kisah orang Yahudi jugalah. Kisah orang Yahudi di Madinah. Dia pergi jumpa Nabi, dia bergaduh berdua. Dua orang Yahudi dia bergaduh. Biasanya bila jumpa Nabi SAW, pasti akan selesai segala permasalahan. Akan selesai. Baik Yahudi ke Nasrani ke jumpa Nabi SAW, minta pandangan, pasti akan selesai. Tapi nak jadi cerita, dua orang Yahudi ni memang jenis putar belit. Putar belit. Masih lagi tak percaya akan keputusan Nabi SAW. Nabi dah putuskan dah. Okey, kalau tu tak apalah, nak pergi jumpa Sayyidina Umar, dia kata, kan? Dia nak pergi jumpa Sayyidina Umar, kan? Dengan harapan jumpa Sayyidina Umar ni lagi settle lah. Apa yang berlaku? Dia jumpa Sayyidina Umar. Sebelum kau jumpa aku ni, kau jumpa Nabi? Ya. Apa Sayyidina Umar buat? Pancung tuih. Dibunuhnya Yahudi itu. Sebab apa? Kalau dia jumpa Sayyidina Umar dulu, tak, macam dia tak boleh terima pandangan, dia jumpa Nabi, tak apa. Dia dah jumpa Nabi dah. Yang terakhir, penyudah lah. Biasa jumpa Nabi je akan menjadi penyelesaian, selesai. Tapi tak, dia nak jumpa Sayyidina Umar. Dapat kat Sayyidina Umar, dibunuh itu. Terkedu Yahudi itu. Maknanya, nampak tak kat situ? Maknanya Rasulullah SAW ni penyelesai. Bila dah jumpa Nabi tu dah tak ada dah. Tak ada nak jumpa sahabat-sahabat lain dah. Tak ada nak jumpa Sayyidina Umar. Tak ada nak jumpa Sayyidina Abu Bakar. Ya? Maknanya dah, itu dah tijah dia. Kalau Nabi kata apa, sekian-sekian, itulah jawapannya. Maknanya ceritanya dia tak taat kepada Rasul. Baik. Seterusnya,
wa kana sallallahu alaihi wasallam fi harbin fara'au minal muslimina ghirratan faja'a rajulun hatta qama ala ra'si Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bisayfi faqala lahu man yamna'uka minni faqala Allahu fasaqata as-sayfu min yadihi fa akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-sayfa wa qala man yamna'uka minni faqala kun khaira akhidhin qala qul ashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah faqala la ghaira anni la uqatiluka wa la akunu ma'aka wa la akunu ma'a qaumin yuqatilunak fakhalla sabilahu faja'a ila qaumihi faqala ji'tukum min 'indi khairin nas. Dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perang Sabil dan musuh melihat daripada muslimin itu suatu kelalaian. Tengah-tengah berperang, musuh ni nampak masa tu tentera muslim ada terleka lah, ya. Yakni pada ketika itu adalah orang muslimin yang bersama-sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sekaliannya lupa, yakni tiada jaga, dan tinggallah Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang diri. Maknanya ketika itu tentera muslim ada yang terlepas pandang nak jaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tinggallah Nabi SAW seorang dirinya berehat di bawah satu pohon. Maka tiba-tiba datang seorang laki-laki daripada orang kafir, hingga datang ia kepada Rasulullah SAW dengan pedangnya. Maka berkata ia bagi Rasulullah SAW, siapa menegahkan akan dikau daripada aku? Kata orang kafir itu pada Nabi. Maka sabda Nabi SAW, Allah Subhanahu wa ta'ala menegahkan akan daku daripada kejahatanmu. Maka lalu gugur pedang itu daripada tangan laki-laki itu. Disebutnya apa? Nabi sebut je Allah, terkejut dia, macam kaku dia. Jatuh pedang kat tangan dia. Maka mengambil Rasulullah SAW akan pedang itu, serta ia bersabda bagi laki-laki itu. Tadi yang lelaki itu dia pergi tanya pada Nabi, kan? Siapa yang dapat menahankan pedang ni, ya? Lalu Nabi berkata, siapa yang menegahkan akan dikau daripada aku? Maka berkata laki-laki itu bagi Rasulullah SAW, jadikan akan dirimu sebaik-baik daripada orang yang mengambil kebajikan. Takut pula dia, ya? Maka bersabda Nabi SAW, kata olehmu, asyhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Maka berkata laki-laki itu, tiada aku mahu mengucap akan dia, tetapi lepaskan olehmu akan daku, padahal aku tidak akan memerang akan dikau, dan tiada aku sertamu, dan tiada aku serta kaumku yang memerang akan dikau. Dia tak nak mengucap syahadah, tapi dia minta juga dilepaskan. Lepas tu dia berjanji dia takkan perang dengan Nabi, takkan jumpa, takkan ikut berperang dengan Nabi. Maka ketika itu melepaskan Rasulullah SAW akan jalannya. Maka datang ia kepada kaumnya. Maka berkata ia, aku datang akan kamu daripada orang yang terlebih baik daripada segala manusia. Lepas dia lepaskan, Nabi lepaskan, dia pergi balik kat kaumnya. Dia beritahu kat kaumnya yang mana aku datang akan kamu daripada orang yang terlebih baik daripada segala manusia. Kalau kita igat lah, kan? Confirm tak lepas, kan? Betul tak? Ni dia tak nak mengucap syahadah, dia bagi lagi, kan? Nabi lepaskan. Nabi lepaskan. Tak ada Nabi sekarang masa tu dah ada
dah ada pedang dekat dia dah. Kan? Kalau ikutkan tak nak ucap syahadah, pancung yang terus kan. Tapi tidak, itu bukan sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa rawa Anas radhiyallahu anhu anna yahudiyatan atatin nabiyya sallallahu alaihi wasallam bi syatin masmumatin liyakula minha faji'a biha ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fasa'alaha an zalika faqalat aradtu qatlaka faqala ma kana Allahu liyusallitaki ala dhalik qalu afala naqtuluha faqala la. Dan diceritakan daripada Anas radhiyallahu taala anhu bahwasanya perempuan Yahudiyah, kalau lelaki Yahudi, perempuan Yahudiyah, kan ada ta marbutah hujung kan, mendatangkan ia ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan daging kambing yang dibubuhnya racun. Jadi niat yang tak elok pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana supaya makan Nabi sallallahu alaihi wasallam daripadanya, dengan harapan Nabi makan daging kambing tersebut. Maka lalu diketahui dan didatangkan orang dengan perempuan Yahudiyah tadi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka bertanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan dia daripada sebab yang demikian itu. Nabi pun tanya, kau ni nak apa dah kenapa kan? Ya? Tanya sebab apa ni? Kenapa buat begini kata. Maka berkata Yahudiyah itu, aku kehendaki membunuh akan dikau. Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiada Allah Subhanahu wa taala memberi akan dikau kuasa atasku yang demikian itu. Maka sembah sahabat bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, biar kami bunuh akan dia. Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan kamu bunuh akan dia. Sedangkan Yahudiyah tadi itu dah berhasrat nak bunuh Nabi dah. Kan? Dah letak racun kat daging kambing. Sahabat-sahabat dah nak bunuh dah. Tapi Nabi kata apa? Jangan kamu bunuh akan dia. Masih lagi ada sifat rahim. Maknanya sifat kasih, sifat memaafkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ke atas Yahudiyah itu. Wasaharahu rajulun minal yahudiyyi fa akhbarahu Jibrilu bidzalika hatta istakhrajahu wa halal uqada fawajada lidzalika khiffatan wa ma dzakara dzalika lil yahudiyyi wala azharahu alaihi qattu. Artinya, dan memperbuat sihir akan Nabi sallallahu alaihi wasallam oleh seorang laki-laki daripada Yahudi. Ada seorang laki-laki Yahudi ini dia mensihir. Mensihir akan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia nak sihir Nabi lah ya. Maka mengkhabarkan akan Nabi sallallahu alaihi wasallam oleh Jibril alaihissalam. Dengan demikian itu hingga mengeluarkan ia akan sihir itu dan terurai segala simpulan tali itu, dan mendapat Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi demikian itu meringankan tubuhnya, dan tiada menyebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam akan yang demikian itu bagi Yahudi itu, dan tiada menzahirkan ia akan dia atasnya sekali-kali. Faham tak? Maknanya seorang laki-laki Yahudi ni dah sihirkan Nabi. Gunakan apa? Simpulan tali mensihirkan Nabi. Lalu Jibril AS jumpa Nabi, beritahu engkau disihir. Kan? Maknanya maka Jibril jumpa Nabi SAW, engkau disihir. Bila dia sihir, maka terurailah segala simpulan tali itu. Maka adalah ayat-ayat, antara ayat yang diturunkan, surah yang turunkan ketika Nabi SAW disihir, surah apa? Surah Al-Falaq. Al-Falaq, qul a'udzu birabbil falaq. Sebab itulah kita dianjurkan untuk beramal dengan 3 kul, sebagai
kita punya pendinding. Nak ceritanya, bila dapat tahu, Nabi dapat tahu ada Yahudi nak sihir dia, lalu dipulihkan, kemudian Nabi kembali sihat. Lepas tu tak disebut-sebut siapa yang Yahudi tu, siapa yang Yahudi nak sihir tu. Nampak tak? Maknanya Rasulullah tak repeat, dia tak pergi cari, dia tak pergi cari, malah biar macam tu je, lepas macam tu saja. Allah Akbar. Itu sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Aliyyun radhiyallahu anhu, ba'athani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ana wal-Zubairu wal-Miqdadu faqala intaliqu hatta ta'tu rawdata khakhin fa inna biha dha'inatan ma'aha kitabun fakhudhuhu minha. Fantalaqna tu'adi bina khayluna hatta atayna radata khakhin fawajadna al-mar'ata faqulna akhrijil kitaba faqalat ma ma'iya kitabun faqulna latukhrijinna al-kitaba aw lananzi'anna ath-thiyaba fa akhrajathu min 'iqasiha fa atayna bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa idza fihi min Hatib ibn Abi Ba'latata ila unasin minal musyrikin bi Makkah yukhbiruhum amran min amrin nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala ya Hatib ma hadha qala ya Rasulullah la ta'jal alayya ma fa'altu dhalika irtidadan an dini wala ridan bil kufri ba'da al islam inni kuntum ra'an mulsiqan fi qaumi wa kana man ma'aka minal muhajirin lahum qurabatun bi Makkah yahmuna biha ahlahum fa ahbabtu idza fatani dhalika minan nasabi minhum an attakhidha fihim yadan yahmuna biha qarabati wa lam af'al dhalika kufran wala ridan bil kufri ba'da al islam wala irtidadan an dini. Faqala sallallahu alaihi wasallam innahu sadaqakum. Faqala Umar radhiyallahu anhu da'ani adribu 'unuqa hadzal munafiq. Faqala sallallahu alaihi wasallam innahu shahida badran wa ma yudrika la'alla Allah 'azza wa jalla qad ittala'a 'ala ahli badrin faqala i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Panjang hadis ni. Artinya, dan berkata Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu bahawa menyuruh akan daku oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Zubair dan Miqdad. Maka bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, pergi kamu hingga datang kamu kepada satu tempat yang bernama Raudatu Khakh. Maka padanya itu zainah, perempuan yang musafir, sertanya surat kiriman. Maknanya Nabi suruh akan Zubair dan Miqdad pergi ke satu tempat yang bernama Raudatu Khakh, yang mana kat situ ada Zainah, seorang perempuan musafir, yang mana pada perempuan tersebut ada surat kiriman. Maka ambil olehmu daripadanya. Maka pergilah kami pada hal sangat pantas segera kuda kami hingga datang kami pada tempat yang bernama Raudatu Khakh. Maka kami dapat akan seorang perempuan, maka kami kata baginya, keluarkan olehmu akan surat. Maka ia berkata, tiada padaku akan surat. Surat tu tak ada kat aku, dia. Maka kami kata baginya, keluarkan olehmu akan surat itu, atau kami telanjangkan akan dikau daripada kainmu jika tiada mengeluarkan akan dia. Maka mengeluarkan ia akan surat itu pada sanggul rambutnya. Maka kami datangkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan surat itu. Maka tiba-tiba tersebut di dalam surat itu daripada Hatib bin Abi Balta'ah,
kepada beberapa manusia daripada orang kafir musyrikin di negeri Mekah, padahal mengkhabarkan ia dalam surat itu akan sekalian kelakuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya dalam surat tu nak cerita tentang kelakuan Nabi. Ya. Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Hatib, apa yang tersebut di dalam surat ini?" Maka katanya, "Ya Rasulullah, jangan engkau bersegera murka akan daku." Kata, jangan cepat marah. Kata. Ya. Tiada aku perbuat akan yang demikian itu sebab aku murtad daripada agamaku, dan tiada sebab redha dengan kufur kemudian daripada masuk Islam. Hanya senya adalah aku seorang yang berhubung di dalam kaumku, dan sekalian orang yang sertamu daripada muhajirin adalah bagi mereka itu kerabat di dalam negeri Mekah, yang memeliharakan mereka itu dengan dia akan ahli mereka itu. Maka aku kasih ketika luput akan daku yang demikian itu daripada mereka itu, daripada bangsaku, bahawa aku jadikan di dalam mereka itu seorang yang memeliharakan mereka itu dengan dia dan kerabatku. Padahal tiada aku perbuat yang demikian itu sebab aku jadi kufur atau jadi murtad, dan tiada redha aku dengan kufur kemudian daripada aku masuk agama Islam, dan tiada aku murtad daripada agamaku. Faham tak? Ini bahasa kitab. Bahasa kitab ni dia banyak, dia banyak apa nama tu? Itu banyak. Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam membenarkan ia akan kamu. Maknanya benarlah. Ya? Nabi pun kata benarkan. Lalu berkata Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu, tinggalkan akan daku. Tinggalkan akan daku, memalu akan leher munafik ini. Dengan pedang. Ini Sayyidina Umar. Sayyidina Umar nak tetak je leher dia. Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya ia hadir dalam perang Badar dahulu. Nabi nak ceritanya Hatib ni pernah berada dalam perang Badar. Dan tiadakah memberitahu akan dikau mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menilik atas ahli Badar. Maka ia berfirman, perbuat oleh kamu barang apa kamu kehendaki, maka sesungguhnya telah aku ampuni bagi kamu. Nabi ampunkan Hatib ni. Sebab apa? Nak tahu apa isi kandung dalam surat tersebut. Sebab kata apa? Kalau kita tengok ahli perang Badar kan? Ahli perang Badar, dia pernah berperang sekali dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qasama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qismatan faqala rajulun minal ansari hadhihi qismatun ma urida biha wajhullahi ta'ala fadzukira dhalika li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fahmarra wajhuhu wa qala rahimallahu akhi Musa qad udhiya akthara min hadha fasabara. Artinya, dan membahagikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan bahagian daripada harta, maka berkata seorang laki-laki daripada Ansar, pekerjaan membahagi ini tiada dikehendaki dengan dia akan jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka disebutkan orang yang tiru itu bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka merah mukanya pada ketika itu dan bersabda, rahimallahu akhi Musa qad udhiya aktsara min hadza fasabara. Memberi rahmat Allah Subhanahu wa taala akan saudaraku Nabi Musa, sesungguhnya telah disakiti oleh orang akan dia terlebih banyak daripada ini, maka sabar ia. Nak ceritanya Nabi Musa lagi mencabar dia punya pengikut dia. Kan? Tahu kan kisah Nabi Musa? Nabi Musa tinggalkan seketika pengikut dia. Ketika mana Nabi Musa bermunajat di Bukit Tur Sina. Bukit Tur Sina, Gunung Sinai. Baru tinggal kencap je. Nabi Musa turun bawah je apa jadi? Pengikutnya menyembah. Menyembah apa? Lembu Samiri. Ya, disembahnya lembu Samiri. Kita ni beruntung menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya.
yang mana sehingga ke hari ini kita ikut apa yang Nabi bawa, apa yang Nabi ajar, apa yang Nabi tinggalkan pada kita. Kena bersyukur sehingga ke hari ini dah 1400 tahun kan, masih lagi mengikut akan jalan yang dibawa oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, agama yang hanif, agama yang suci, yang mana sekalipun ada juga fahaman-fahaman yang menyeleweng, akan tetapi Islam itu masih lagi terpelihara. Maknanya terpelihara dengan ulama-ulamanya, ya, yang menjaga akan agama Islam dengan baik. Kita ambil contohlah 4 mazhab mu'tabar, kan? 4 mazhab mu'tabar, mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, yang terjaga sehingga ke hari ini, ya. Yang mana pengikutnya ramai. Macam kita di Malaysia, mazhab Syafi'i. Di Timur Tengah ada Maliki, ada Hanafi, ada Hambali. Maknanya Allah pelihara agama Islam ni dengan baik. Mustahil kumpulan yang besar itu mengikut ajaran yang sesat. Mustahil. Biasanya ajaran sesat ni sikit-sikit ya kelompoknya, ya, kecil-kecil saja ke kelompoknya. Baik, wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqulu la yuballighuni ahadun minkum an ahadin min ashabi syai'a fa inni uhibbu an akhruja ilaikum wa ana salimus sadri. Artinya, dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bagi sahabatnya. Apa sabda Nabi? Jangan menyampaikan akan daku oleh seorang daripada kamu akan sesuatu daripada perkataan seorang daripada sahabatku, kerana bahawasanya aku kasih bahawa keluar kepada kamu padahal sejahtera dadaku, yakni baik hatiku. Jangan menyampaikan akan daku oleh seorang daripada kamu akan sesuatu daripada perkataan. Mana jangan repot, jangan mengadu. Sahabat-sahabat Nabi ni kat Nabi. Ya? Itu Nabi pesan. Sebab apa? Bahawasanya aku kasih bahawa keluar kepada kamu padahal sejahtera dadaku, yakni baik hatiku. Maknanya dah elok dah sahabat-sahabat semuanya beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan ada sifat dengki, kan? Semua sahabat dah elok dah. Tutup datang tiba-tiba nak report, ni sahabat ni dia buat hal sikit Nabi, kan? Nak ceritanya kat Nabi, nak mengadunya pada Nabi. Jangan macam tu. Ya? Jangan ada sifat macam tu. Tu pesan tu, walaupun pesan Nabi kepada sahabat, pesan pada kita jugalah. Kadang-kadang kita ada ketua kita ada bos kita. Bos percaya pada semua staf-staf dia. Jadi kita ni merasa kita ni staf yang paling bagus. Tu nak cerita pula akan keburukan salah seorang daripada staf, yang mana staf tu pun bos percaya, bos kasih, bos suka. Maknanya jangan ada sifat tersebut, perangai tersebut. Jadi nak ceritanya Nabi ni seorang yang bukan nak mencari salah. Malah Nabi seorang yang sangat pemaaf, seorang yang sangat halim. Elok kalau ada anak yang bakal nak ada anak, bagikan nama Halim. Bagi nama Halim, Abdul Halim, nama yang membawa maksud yang sangat baik. Sangat baik. Saya tak nafikan, memang ada kawan saya pun macam tu juga, namanya Halim. Masya Allah, sangat lembut orangnya. Baik. Sikit lagi kita masuk kepada fasal ke-7. Masuk Isyan belum ya? Belum ya? Kita masuk kepada fasal ke-7 pada menyatakan diam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu daripada barang yang membenci ia akan dia. Ya. Maknanya Rasulullah lebih ambil jalan diam akan benda yang Nabi tak suka. Kita dengar di sini. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam raqiqal basharati
latifadh dhahiri wal batini yu'arafu fi wajhihi ghadabuhu wa ridahu. Artinya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tipis kulitnya, lagi halus zahirnya dan batinnya. Diketahui di dalam mukanya itu marahnya dan redanya. Rasulullah ni kulit dia putih kemerah-merahan. Nanti kita habis buku ni, kita try buka pula buku Syamil Muhammadiyah akan sifat-sifat Nabi itu. Putih kemerah-merahan. Tapi diketahui, boleh nampak muka Nabi itu. Walaupun Nabi tak marah, Nabi tak buka mulut, tapi memek muka je dah nampak dah Nabi ni marah ke ataupun Nabi redha. Wa kana idza ishtadda wajduhu akthara min massi lihyatihi al-karimati wa kana la yushafihu ahadan biha yakrahuhu wa dakhala alayhi rajulun wa alayhi sufratun fakariha falam yakul lahu syai'an hatta kharaja faqala li ba'dil qaumi law qultum li hadha ay yad'a hadhihi ya'ni as-sufrata. Artinya, dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila ia sangat mendapat akan yang menyusahkan hatinya dan dapat suatu yang memarahkan akan dia, maka membanyakkan ia daripada menyapu akan janggutnya padahal ia diam. Azan lah. Buat azan lah. Dan adalah Nabi SAW itu tiada melihatkan ia akan seorang dengan barang membenci ia akan dia, dan pada satu masa masuk kepadanya seorang laki-laki padahal atasnya warna yang kuning, maka membenci Nabi SAW akan dia padahal diam tiada berkata-kata baginya akan sesuatu hingga keluar orang laki-laki itu. Maka berkata Nabi SAW bagi setengah kaum, jikalau kamu kata bagi laki-laki ini bahawa meninggalkan ia akan warna kuning ini. La ilaha illallah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabb hadhihi da'wat tamma wa salatu qaimat sayyidina Muhammadin al-wasilatul fadilah wa syaraf wa darajatan 'alatul rafi'ah wa ba'ath maqaman mahmudan alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad. Baik. Apa kata hadis ini? Danlah Nabi sallallahu alaihi wasallam bila mana dia tengok satu benda yang dia tak suka, satu benda yang dia tak suka, dia tak berkenan, Nabi akan memperbanyakkan ustaz janggut, kan? Siapa yang janggut dia taubat tu, kalau tuan tak suka tu, ustaz lah janggut. Yang selai pun jadilah, buatlah, kan? Walaupun secopot, buat. Itu cara Nabi tak nak marah, kan? Ini kita janggut dah panjang dah, dah taubat dah, tunjuk lagi yang marah tu. Jadi apa nampak, kan? Sedangkan bergayut banyak bidadari kat janggut tu, kan? Ni pula nak dimarahkan lagi, nak tunjukkan lagi sifat amarah. Ikut sifat Nabi. Malam ni kita belajar apa yang Nabi ajar. Bila Nabi tak suka, Nabi usap janggut. Padahal Nabi diam, Nabi tak buka mulut, tengok je. Nak ceritanya Nabi tak suka warna kuning. Udah warna kuning Nabi tak suka. Kuning macam mana ni? Dan pada masa itu masuk kepadanya seorang laki-laki padahal atasnya warna yang kuning. Tak tahulah sama ada dia pakai warna kuning, kan? Kita pun tak tahu. Dia ada gambaran kuning tu. Nanti dalam kitab Syama'il akan lebih detail lagi, ya. Maka membenci Nabi SAW akan dia padahal diam. Tiada berkata-kata baginya akan sesuatu hingga keluar orang lelaki itu. Orang lelaki yang berpakaian kuning keluar. Maka berkata Nabi SAW bagi setengah kaum, jikalau kamu kata bagi lelaki-lelaki ini bahawa tinggalkan ia dengan warna kuning tu, jangan pakai warna kuning. Warna kuning macam mana, dia kena ada kupasan lebih lah. Kat sini dia tak bagi nota kuning macam mana, ya. Siapa kat kita pakai warna kuning ni, kan? Kan? Nabi tak suka, kan? Baik.
Sikit lagi. Wabala a'rabiyyun fil masjidi bihadaratihi fahamma bihi sahabatu faqala sallallahu alaihi wasallam la tazrimuhu ay la taqta'u alaihi al-baul thumma qala lahu inna hadhihi al-masajida la tasluhu li syai'in minal qadari wal bauli wal khala'i wa fi riwayatin qarribu wa la tunaffiru. Artinya, dan berkemih. Kemih ni maksudnya kencing, ya. Kencing, dan kencing orang Arab, yakni orang Badui di dalam masjid. Pernah dengar ni kan? Hadis orang Badui kencing dalam masjid. Di dalam masjid pada hadrat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka mencita dengan dia oleh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni maka berkehendak sahabat akan menegahnya dengan memutuskan kencingnya itu. Sahabat nak pergi marah orang Badui itu, berhenti supaya jangan kencing. Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni jangan kamu putuskan atasnya akan kencingnya itu. Jangan paksa berhenti, jangan larang dia kencing. Allah. Kemudian maka bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi orang Badui itu, dia beritahu kat orang Badui itu bahawasanya segala masjid ini tiada patut bagi sesuatu daripada najis dan kencing. Dan pada satu riwayat, hampirkan oleh kamu akan dia, dan jangan kamu jauhkan akan dia, dan mudahkan akan dia, dan jangan kamu susahkan akan dia. Maksud hadis ni Nabi pesan pada sahabat, jangan pi marah dia, jangan pi halau dia. Dia tak tahu itu masjid. Maknanya Nabi arahkan sahabat bersihkan. Bersihkan. Nampak tak? Ayat tu mudah aja. Nabi pesan jangan kau halang dia kencing. Dia pun eloklah kencing kan. Memang setiap Arab ni asal kencing kat dinding kan. Dia kencing kat dinding je, biarkan. Lepas tu Nabi tegur orang Badui tu. Tegur apa tak tegur? Dia tegur apa? Bahawasanya masjid ni tidak patut bagi najis dan juga kencing. Simple saja. Sahabat Nabi nak bantai dah ni. Sahabat semua pakat nak bantai je, tak pernah nak bagi apa? Nak bagi can. Tapi itulah. Sahabat Nabi ni banyak mengambil tauladan yang baik daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wa jaa a'rabiyyun yawman yatlubu minhu syai'an fa'atahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan datang Arabi, yakni orang Badui, pada suatu hari padahal meminta daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan sesuatu, maka memberi akan dia oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thumma qala lahu ahsantu ilaika faqala al-a'rabiyyu la wala ajmalta. Kemudian maka bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi orang Badui itu, telah aku beri kebajikan kepadamu. Aku dah beri kebajikan belum kat kau, kata. Maka berkata orang Badui itu, tiada engkau memberi akan kebajikan kepadaku, dan tiada engkau memberi kebaikan akan aku. Qala faghadibal muslimuna wa qamu ilaihi fa asyara ilaihim an kufu. Kata rawi, maka marah sekalian muslimin akan orang Badui itu dan berdiri mereka itu kepadanya, maka memberi isyarat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada mereka itu bahawa tegah mereka itu daripada berbuat kejahatan akan orang Badui itu. Masa tu orang dah nak bantai dia, Nabi halang. Thumma qama wa dakhala manzilahu wa arsala ila al-a'rabiyyi wa zadahu syai'an. Kemudian maka berdiri Nabi sallallahu alaihi wasallam dan masuk ia ke rumahnya dan menyuruh ia memberi kepada orang Badui itu dan menambahi ia akan sesuatu. Siap Nabi masuk rumah bagi sesuatu kat orang Badui itu. Sedangkan yang sahabat dah marah dah ni, dah geram dah ni. Kata, tak cukup lagi ke? Memang kau tak bagi kebajikan pun, kata kan? Dia katakan Nabi. Thumma qala ahsantu ilaik
Faqala Arabiyyu fajazakallahu min ahlin wa ashiratin khaira. Kemudian maka bersabda Nabi SAW bagi orang Badui itu, telah aku beri kebajikan kepadamu. Maka berkata orang Badui itu, bahkan bala. Semoga Allah membalas akan dikau oleh Allah Subhanahu wa taala akan kebajikan daripada ahli dan daripada kerabat. Faqala lahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, innaka qulta ma qulta wa fi nafsi ashabi syai'un min dhalik. Fa in ahbabta faqul baina aydihim ma qulta baina yadayya hatta yadhhaba min sudurihim ma fiha alayka. Qala na'am. Maka bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam baginya, bahwasanya engkau berkata yang telah engkau kata dahulu itu, dan di dalam diri sahabatku sesuatu daripada demikian itu, yakni adalah di dalam hati sahabatku marah sebab daripada perkataanmu itu. Maka jika engkau suka, itu cakap tadi kan, kau buat sahabat marah kan. Maka jika engkau suka, maka kata olehmu pada di antara hadapan segala sahabatku itu akan yang engkau kata sekarang pada di antara hadapanku ini. Kalau kamu suka, beritahu kat sahabat-sahabat yang kau suka dengan aku. Syed Nabi ajar kat Badui supaya beritahu kat sahabat. Sedangkan sahabat dah ada geram dengan dia ni. Ya. Hingga hilang daripada dada mereka itu, yakni daripada hati mereka itu, barang yang di dalamnya daripada marah mereka itu atasmu. Maka berkata Badui itu, bahkan, yakni baiklah. Maknanya Badui itu kemudian Nabi pesan supaya beritahu kat sahabat-sahabat yang dia dah okey dengan Rasulullah. Kalau tidak, sahabat dia simpan dia tu, simpan lagi dalam hati tu kan, sebab dia dah bercakap macam tu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala a'la wa a'lam. Baik, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amiltu su'an wa zalamtu nafsi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين بحق سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم بارك جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا به تفرقا معصوما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. توبنا إلى الله ورجعنا إلى الله